Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah tuan-tuan ini disiarkan secara langsung dalam Facebook, dan biasa saya tengok selepas daripada kuliah tu kadang-kadang mencecah sampai 500-600 orang tengok. Dan peringkat awal tu saya tengok memang bila lampu tutup, jadi gambar tu jadi tak cantik. Jadi orang mungkin bila tengok gelap ni, orang akan skip tengok ceramah lain. Jadi kalau tak ada rakaman, tutup lampu tak apa. Bila ada rakaman, takut gambar jadi ni. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, ramai bertanya kepada saya, dia kata, "Ustaz, kedai Ustaz tak ada dah ke?" Dia pergi kat Balok, kan apa tanda Al-Izzah tu tak ada dah. Untuk makluman tuan-tuan, saya berpindah ke rumah. Sebab rumah saya tu corner lot, rumah tepi, dan saya buat satu bangunan yang saiznya 12 kali 25 kaki. Jadi buat pejabat situlah senang. Dalam keadaan tak boleh nak pergi umrah ni, sewa kita tak payah fikir dah bila pejabat di tepi rumah ni. Tapi kalau kita ambil sewa bangunan orang, di setiap bulan tu kita kena fikir bayar sewa dalam keadaan tak ada job. Maknanya umrah tak ada. Dan umrah ni wallahu ta'ala alam, bila boleh kita pun tak tahu lagi. Saya bertahan selama ni kerana saya duk sangka mungkin dalam 5-6 bulan selesai kot, kan. Jadi kita bertahanlah, bayar sewa sajalah setiap bulan tu. Sewa, api air dengan internet semua dekat 2,000. Tuan-tuan kalian dengan 7 bulan. 7 bulan duduk, 2,000 kali dengan 7 bulan. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi daripada kita habis macam tu je duit, lebih baik kita pindah. Nanti esok bila dah pulih semua, saya tengok keadaan. Kalau saya nampak okey berada di pejabat tepi rumah saya terus situ. Tapi kalau nampak macam tak okey, saya akan cari pejabat lain sebagaimana yang saya tinggalkan hari ini, insya-Allah. Tentu doakan untuk saya, insya-Allah. Baik, hari ni kita nak tengok bulan lepas kita belajar tentang Khadijah. Ingat kan? Bagusnya kuliah tempat tuan-tuan ni, bila tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan boleh ulang balik, tengok dalam Facebook kuliah surau Nur Hidayah kan, boleh tengok. Dan semua ustaz-ustaz yang mengajar di sini ada kuliah dalam tu. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan kena bagi sokongan kepada sahabat kita Mustaqim ni, kan, untuk dia terus mengiklankan surau dan majlis ilmu yang berada di sini. Manfaat dia sangat besar sebab ditonton oleh ramai orang, bukan seluruh Pahang, seluruh Malaysia, seluruh dunia. Sebab Facebook ni seluruh dunia boleh tengok. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Kita tengok hari ni sambungan daripada kuliah kita yang lalu. Hari ni kita nak tengok anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada isteri-isteri Nabi ni, isteri-isteri Rasulullah, hanya 2 orang sahaja isteri Nabi yang daripadanya Nabi memperoleh anak. Jumlah semua anak Nabi adalah 7 orang. 7 orang. Nombor 1 sampai nombor 6, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah daripada isteri yang namanya Khadijah. Nama Khadijah. Yang nombor 7 adalah daripada isteri yang namanya Maryam Qibtiyah ataupun Maryah Qibtiyah. 2 tu je. Adapun isteri-isteri Nabi yang lain memang Allah tak kurniakan anak. Kan? Ada hikmah dia lah. Kan? Dan ada hikmah juga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan anak-anak lelaki. Anak lelaki Nabi semuanya wafat. Daripada kecil tu dah meninggal dunia dah. Kan? Sebab manusia ni tuan-tuan sekalian, nak tak nak tuan-tuan kena akui dia akan ada ketaksuban, taksub. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kan? Jadi Allah ambil dulu anak Nabi ni dan ketika Nabi wafat, Nabi hanya ada anak seorang yang nama Fatimah. Yang lain semua meninggal belaka dah. Anak Nabi yang perempuan hidup, berkahwin dan beranak pinak tapi meninggal sebelum Nabi wafat. Baik namanya Zainab, baik namanya Ruqayyah, baik namanya Ummu Kalsum. Ini antara anak yang wafat ketika Nabi hidup. Melainkan Fatimah. Fatimah meninggal beberapa bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Kan? Dalam keadaan tak ada anak lelaki ni, tuan-tuan tengok ada menantu yang nama Sayyidina Ali. Lahir satu aliran yang namanya Syiah yang mendewakan Ali. Sayyidina Ali tak salah, tapi orang-orang yang mendewakan Ali ni sampai lahirnya satu kelompok yang namanya Syiah. Itu yang saya kata Allah Maha mengetahui. Allah wafatkan anak-anak lelaki Nabi ni. Kan? Dalam keadaan menantu je pun dah terpecah sampai berlakunya peperangan yang melahirkan satu fahaman yang namanya Syiah. Baik, kita nak tengok hari ni setiap orang, setiap anak ni supaya hari ni tuan-tuan boleh kenal anak-anak Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan sekalian, ada orang setengah-setengah orang dia sejarah ni dia tak apa suka sangat, dia tak apa minat sangat. Dia minat hukum hakam, tu dia minat. Saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian 1/4 daripada Al-Quran adalah cerita Nabi-Nabi. 1/4 daripada Quran tu kisah tentang Nabi-Nabi, kisah tentang orang Luqmanul Hakim masuk dalam tu dan banyak lagi kisah-kisah. 1/4 adalah cerita. Kan, cerita. Dan kita cerita Nabi ni tujuan apa? Tujuan kita nak kenal Nabi sebab daripada kenal Nabi itu nak melahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi hari ni kita nak kenal Nabi, kita nak kenal anak-anak Nabi. Anak Nabi yang pertama namanya Qasim. Anak yang kedua namanya Zainab. Kemudian yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kalsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Dan yang ketujuh Ibrahim. Kita tengok setiap satu. Yang pertama Qasim. Qasim ni adalah anak sulung Nabi SAW. Anak Nabi yang pertama. Kan? Sebab itulah Nabi digelar sebagai Abu Qasim. Biasa orang Arab ni dia ada nama gelaran yang bahasa Arab ni disebut kunyah. Kan? Kunyah. Kunyah ni maknanya nama kita dan biasanya diambil daripada nama anak sulung. Tengok anak sulung kita nama apa. Dan kita nak buat apa boleh. Kan? Contoh, anak sulung kita nama Abdul Rahman. Kita letak gelaran kita Abu Abdul Rahman. Kan? Macam Nabi, oleh kerana anak sulung dia nama Qasim, Nabi digelar juga Abu Qasim. Kan? Abu Qasim. Kemudian Abu Talib. Pak saudara Nabi nama Abu Talib. Sebab apa nama Abu Talib? Sebab Talib tu anak sulung dia. Anak sulung dia. Tahu tak nama Abu Talib nama apa?
Abu Talib bukan nama dia. Tuan-tuan, bila kita baca sejarah bangsa Arab ni, kalau ada Abu depan tu, sah bukan nama dia. Itu gelaran kalau ada Abu depan. Kan? Nama sebenar Abu Talib ialah Abdul Manaf. Itu nama dalam maikat dia. Kalau ada maikat zaman tu lah. Dan oleh kerana dia ada anak sulung yang namanya Talib, maka dia digelar sebagai Abu Talib. Kan? Sayyidina Umar ada anak perempuan ni nama Hafsah, maka Umar juga dikenali sebagai Abu Hafs, bapa kepada Hafsah. Kan kita dulu selalu dengar cerita Umar bunuh anak perempuan ni kan. Cerita itu tidak sahih. Cerita Umar membunuh anak perempuan dia tak sahih. Antara bukti yang paling utama ialah anak sulung dia Hafsah tu, dan Hafsah tu jadi isteri Nabi. Kan? Dia digelar sebagai Abu Hafs sebab Hafsah tu anak sulung dia. Abu Hafs. Kan? Kita dengar cerita dia dikambuh anak dia hidup. Kan? Cerita itu tidak sahih. Bila dicek balik riwayat dia, rupanya riwayat ini datang daripada golongan Syiah yang memang tujuan dia mereka cerita ini supaya orang pandang buruk kepada Umar ni sampai sanggup Umar bunuh anak sendiri. Sebab Syiah ni dia terima 2-3 kerat sahabat Nabi. Ali bin Abi Talib, tu antara yang dia terima. Kan? Fatimah, yang lain dia tolak. Kan? Yang lain dia tolak. Qasim ini dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Baik, nanti tuan-tuan saya tulis awal gambar sekadar hiasan. Okey, sebab kita bimbang juga kalau kita bergambar kita tak tulis gitu, orang pun kata, ustaz letak gambar anak Nabi mana boleh. Itu hiasan. Dan Qasim ini wafat ketika berusia 2 tahun. 2 tahun meninggal. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Itu anak dia yang pertama. Kemudian anak yang kedua namanya Zainab. Dan gambar sekadar hiasan. Anak yang kedua adalah Zainab binti Muhammad. Zainab binti Rasulullah. Baik, Zainab ini juga dilahirkan sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Kan? Sebelum Nabi jadi Rasul tu, dia lahir. Anak Khadijah lah. Kan? Tuan-tuan, sepanjang Nabi bersama dengan Khadijah, Nabi tidak ada isteri lain. Khadijah tu je. Khadijah itu sahaja. Bila Khadijah meninggal, Nabi kahwin dengan Saudah. Kemudian Nabi kahwin dengan Aisyah. Lepas tu Nabi kahwin dengan Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar. Dan demikianlah isteri-isteri yang lain. Nanti kalau ada slot, insya-Allah kita cerita tentang isteri Nabi pula. Kan? Sejarah setiap orang isteri Nabi itu. Baik, tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Bila masuk remaja, Zainab ini dikahwinkan dengan Abul As bin Rabi'. Abul As ni adalah anak kepada Hallah, kan? Hallah binti Khuwailid. Siapa Khuwailid? Ingat? Khadijah, kan? Khadijah binti Khuwailid. Maknanya Hallah ni kakak kepada Khadijah. Kan? Kakak kepada Khadijah. Maknanya Abu As ni sepupu sebelah Khadijah. Sepupu Zainab sebelah Khadijah. Kahwin sepupu ni. Baik. Abul As ini seorang ahli perniagaan yang sangat jujur. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, perniagaan pada zaman dulu, pada zaman Quraisy, tak semua orang pergi berniaga ke Syam. Sebahagian besar memberikan modal apa yang disebut sebagai mudharabah. Nabi pun masa bawa dagang sebelum berkahwin dengan Khadijah, Nabi bawa barang modalnya daripada Khadijah, dan keuntungan tu dipanggil mudharabah, yang hari ini diguna pakai oleh bank-bank Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Perkahwinan itu berlaku, perkahwinan dengan Abul As bin Rabi' ini berlaku ketika Nabi belum menjadi Rasul. Nabi belum lagi diangkat sebagai Rasul. Ketika itu perkahwinan ini berlaku. Dan pada hari perkahwinan itu, Khadijah telah menghadiahkan kalung kesayangan dia.
Dia bagi hadiah, dia kalungkan kepada Zainab. Anak perempuan sulung dia lah. Kan, anak perempuan sulung dia, anak lelaki meninggal. Bila anak lelaki meninggal, yang ni lah kira anak sulungnya. Kan, dia kalungkan kepada Zainab pada hari perkahwinan itu. Baik. Kemudian selepas turunnya wahyu. Bila turunnya wahyu, timbul masalah di sini. Zainab mengikut Rasulullah, Islam. Abul As tak nak masuk Islam. Dan pada ketika itu belum lagi turun ayat pemisahan suami isteri yang tak Islam ni. Masih belum turun lagi ayat tu. Maknanya umat Islam pada ketika itu masih boleh bersama dengan suami isteri walaupun salah seorangnya tak Islam. Sekarang tak boleh lah sebab dah ada ayat dah. Kan, bila murtad saja salah seorang, automatik penceraian berlaku. Itu hak yang lepas turun ayat semula. Kan, ni sebelum turun ayat ni, tentu kena bayangkan pada permulaan Islam. Ayat turun baru Iqra, kan? Baru turun ayat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu ayat baru turun, ya ayyuhal mudassir. Kemudian ayat yang baru turun pada ketika itu, ya ayyuhal muzammil. Ini antara ayat-ayat yang baru turun. Ayat-ayat tentang hukum tak berapa ada lagi. Yang banyaknya adalah ayat tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abul As ni dia tak masuk Islam. Cuma walaupun dia tak masuk Islam, dia sangat sayang kepada Zainab dan dia tak ceraikan Zainab. Dia tak cerai. Zainab ni cantik, kan? Dan baik, bagus. Dan Abul As ni juga orang yang bagus. Cuma tak masuk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian ketika hijrah berlaku, Zainab masih isteri kepada Abil As dan dia pujuk lagi suami dia, jomlah bang masuk Islam. Lepas kita masuk Islam ni kita hijrah ikut Rasulullah. Suami dia kata tak nak, aku tak nak masuk Islam. Kan? Jadi menyebabkan Zainab pada ketika itu, oleh kerana dia sebagai isteri, dia kena taat pada suami, dia masih bersama duduk dengan Abil As. Kan? Dia masih bersama dengan Abil As. Ketika itu Nabi dah berhijrah, sahabat-sahabat semua dah berhijrah. Kemudian dalam perang Badar, Abil As terlibat di pihak musyrikin. Kan? Pada ketika itu musyrikin buat kerahan. Kan? Siapa-siapa yang tak keluar berperang, dia dianggap sebagai pengikut Muhammad. Kan? Sehingga ada orang-orang yang enggan berhijrah pada ketika itu. Orang Islam yang enggan berhijrah juga dipaksa untuk berperang di pihak musyrikin Mekah. Dan mereka terkorban. Kan? Diletakkan di barisan depan. Kan? Terkorban. Dan ada ayat Quran yang turun tentang kisah orang-orang Islam yang enggan berhijrah ini. Nanti kita ada masa kita akan belajar bab itu insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam peperangan Badar, Abul As ini, perang Badar tu kan Islam menang, Rasulullah menang. Tawanan yang musyrikin yang ditawan pada ketika itu, salah seorang tawanan itu ialah Abul As, suami kepada Zainab, ditawan. Dan pada ketika itu belum turun lagi tentang ayat orang yang memerangi Islam dengan senjata, kan, kena hukum bunuh. Pada ketika itu belum lagi turun ayat. Maka berlaku perbahasan di kalangan para sahabat nak buat macam mana, dan di antara yang mereka putuskan ialah orang yang ditawan, sekiranya dia ada harta, dia kena tebus diri dia dengan harta. Waris dia kena hantar bayaran dan dia akan dilepaskan. Bagi orang-orang tawanan yang tidak ada harta, mereka mesti mengajar anak-anak orang Islam yang ada kemahiran membaca menulis tu, dia wajib mengajar anak orang Islam sampai pandai. Lepas tu dia akan bebas. Jadi Abil As ni ditawan. Pada ketika itu Zainab, isteri dia, duduk di Mekah lagi ni. Zainab ditebus suami dia, dia serahkan duit, dan bersama duit itu dia letakkan kalung yang dihadiahkan oleh Khadijah. Dia letak kalung untuk tebus Abil As ni. Apabila kalung itu sampai kepada Nabi SAW sebagai tebusan kepada Abil As, Nabi menangis.
Sebab Nabi terkenangkan Khadijah. Ini kalung kesayangan Khadijah. Kan? Lalu Nabi SAW beritahu pada para sahabat. Nabi kata pada para sahabat, boleh tak aku nak cadangkan? Sahabat kata, apa ya Rasulullah? Aku nak cadangkan kalung ini pulang balik pada Zainab. Kita lepas Abil As, kalung ini dipulangkan balik kepada Zainab. Dan syaratnya Abil As mesti melepaskan Zainab datang ke Madinah. Jadi kita tak payah ambil kalung Zainab ni. Kita ambil Zainab terus. Kan? Sahabat semua setuju. Ya, setujulah sebab anak Nabi yang selama ni tak boleh nak berhijrah kan kerana terikat dengan suami. Ini peluang yang Nabi gunakan. Maka Nabi SAW beritahu kepada Abil As, kami boleh lepas kamu dengan syarat Zainab kena berhijrah ke Madinah. Dan Abil As dia setuju dan dia balik. Dia pun suruh Zainab pada ketika itu sedang mengandung. Pada ketika itu maka dia pun suruh Zainab siap. Dan dia suruh adik dia untuk hantar Zainab ke Madinah. Dan dalam proses nak menghantar tu, Zainab dikacau oleh Habar bin Aswad. Tak bagi hijrah ni. Sebab orang musyrik ni, kata, dia tak bagi hijrah. Kan? Dia ganggu Zainab sehingga Zainab ditarik daripada atas unta, jatuh ke bawah dan kandungan dia gugur. Ni juga manusia yang yang ni masuk Islam akhirnya. Tapi sebelum dia masuk Islam, masa Fathul Mekah, ketika Nabi buka kota Mekah tu, Nabi sebut nama-nama orang-orang yang mesti dijatuhkan hukuman bunuh. Kan? Antaranya Ikrimah. Nabi sebut ni. Ikrimah. Kan? Dan Nabi juga sebut Habar bin Aswad. Tapi saya sebut pada tuan-tuan sekalian, sebahagian besar yang Nabi sebut nama untuk dibunuh itu, walaupun namanya tersenarai, mereka datang jumpa Nabi, mereka minta maaf dan peluk Islam, selesai. Nabi maafkan. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Sebab tu nak sebut, lafaz la ilaha illallah itu sangat besar maknanya. Sangat besar maknanya. Menyelamatkan manusia yang sepatutnya telah dijatuhkan hukuman bunuh. Tapi dengan lafaz la ilaha illallah, dia selamat. Yang ni yang berlaku ketika Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, kan, dalam satu peperangan, ketika dia nak pancung, dia angkat tangan, tiba-tiba orang yang musuh ni, kan, musyrikin ni, tiba-tiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa Usamah buat? Zam, pancung tu. Mati. Kemudian dia cerita benda ini kepada Nabi. Kan? Dia cerita kepada Nabi. Nabi kata, adakah kamu pancung dia selepas dia lafaz la ilaha illallah? Dia kata, ya, saya pancung dia selepas dia lafaz la ilaha illallah. Nabi kata, kenapa kamu pancung dia? Dia lafaz tu kerana dia nak menyelamatkan diri je. 3 kali Nabi tanya. Dan Usamah bin Zaid ni cucu Nabi. Cucu angkat lah. Zaid bin Harithah tu anak angkat kan. Usamah ni cucu angkat Nabi lah. Sebab Nabi sayang sangat dengan Zaid. Nabi tak ada anak lelaki. Cuma ada anak angkat lelaki. Dan Usamah ni cucu angkat dia. Nabi sampai berubah wajah dia. Nabi tanya dia, adakah kamu belah dada dia sehingga kamu tahu dia tu mengucap kerana nak lepaskan diri. Nak beritahu kalimah la ilaha illallah ini kalimah yang sangat besar ertinya, dan setiap orang yang melafazkan la ilaha illallah dia aman. Kan? Dia aman. Kan, kita tak boleh isytihar halal darah, tak boleh. Kerana lafaz la ilaha illallah itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila itu berlaku, Abil As marah, dia ambil bawa balik Zainab, kemudian dia rawat Zainab sehingga sembuh. Dan dia sendiri kemudiannya selepas Zainab dah okey, Abul As ini sendiri yang menghantar Zainab ke Madinah. Maka berpisahlah sebagai suami isteri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tahun yang ke-6 Hijrah. Tak habis lagi cerita ni. Kan? Cerita tentang Zainab ni belum habis. Tahun yang ke-6 Hijrah, tahun yang ke-6, rombongan perdagangan Abul As
Dia pergi berdagang di Syam. Ala balik, dia bertembung dengan pasukan Usamah bin Zaid. Dia bertembung. Ni lah cerita Usamah bin Zaid bunuh ni. Kan? Tapi Abul As selamat. Dia berjaya melepaskan diri. Dia berjaya meloloskan diri. Lepas. Kan? Tapi semua barang dagangan dia berjaya ditawan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bawa balik ke Madinah. Abul As ini, dia secara senyap masuk ke Madinah dan memohon bantuan daripada bekas isteri dia nama Zainab. Dia pergi senyap-senyap, dia pergi, kemudian dia cari rumah Zainab, dia kesan rumah Zainab pada ketika itu, dan orang tak kenal dia. Dan zaman itu tuan-tuan, dia mana ada pengenalan diri, pakaian sama, muka pun lebih kurang, jadi tak dikenali. Maka dia berjaya dapat bantuan Zainab. Dia minta daripada Zainab, boleh tak kamu minta dengan ayah kamu Rasulullah, kamu minta dengan ayah kamu pulangkan balik barang perniagaan itu. Sebab aku ni, dia kata, sebab tu saya kata Abul As ini ialah seorang ahli perniagaan yang jujur. Dia kata barang tu semua adalah mudarabah. Orang bagi modal padaku dan aku bertanggungjawab untuk balik memberikan keuntungan, memberikan modal balik dan memberikan keuntungan. Aku janji, lepas aku pulang balik semua barang, lepas aku pulangkan semua pemilik barang itu, aku pulangkan di Mekah, aku akan datang ke sini balik untuk bertemu dengan Nabi dan mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab ini janji aku dengan dia orang. Aku berjanji aku akan bawa barang dagangan itu dan aku akan pulangkan balik semua apa yang modal yang mereka beri padaku. Dan khabar ini sampai pada Nabi SAW, dan Nabi SAW membebaskan Abul As dan pulangkan balik semua barang dagangan. Bawa baliklah barang dagangan. Sampai di Mekah, Abul As pulang balik. Dia kata, ni modal kau, ni modal kau, ni modal kau, ni modal kau. Ni untung kau, ni untung kau, untung kau, untung kau. Ini bahagian aku. Dan saksikanlah, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku Islam hari ini. Dan Abul As kemudian dia berhijrah. Lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah itu, dia berhijrah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, lepas dia berhijrah tu, dia bertemu dengan Nabi SAW. Selepas bercerai itu, Abul As tak kahwin dengan siapa-siapa, Zainab pun tak kahwin dengan siapa-siapa. Dan dia minta untuk meminang Zainab, dan Nabi SAW menyatukan balik antara Abul As dengan Aisyah, dengan Zainab. Maka berkahwinlah balik. Tengok tuan-tuan, panjang jodoh dia. Bila Allah kata itu jodoh, dia tak lari ke mana, kan? Bila Allah kata bukan jodoh, buatlah macam-macam mana pun tak jadi, kan? Isteri ni, kan, kepung suami ni, tak mau pergi nikah lagi. Allah kata tu jodoh dia, kepung macam mana pun jadi juga. Kan? Tapi kalau sekiranya memang bukan jodoh dia, Allah kata bukan jodoh dia, isteri kata bang nak nikah satu lagi pun tak apa, saya reda, tapi Allah kata bukan jodoh, isteri bagi laluan tu, tak nikah dia. Ya, kan? Dalam ni ramai macam tu kot. Baik, tuan-tuan ni rahmat Allah sekalian. Itu. Dan perkahwinan antara Abul As bin Rabi' dengan Zainab binti Muhammad ini menghasilkan 4 orang anak. 4 orang anak, dan anak ni cucu Nabi ni. Tuan-tuan kenal cucu Nabi ni, Hasan dan Husin dia, kan? Hasan Husin. Duk ingat tu ni cucu Nabi daripada anak Zainab. Yang pertama nama Ali bin Abul As, Umamah, Yahya dan Muhammad. Yang mati masa kecil ialah Yahya dengan Muhammad. Yahya dengan Muhammad ni mati masa kecil. Yang hidup membesar ialah Ali dengan Umamah. Ali ni laki, Umamah tu perempuan lah. Ali ni cucu Nabi mati pada ketika usia 22 tahun dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni ialah perang Islam dengan Parsi. Zaman tu Umar Al-Khattab jadi khalifah.
Zaman Khalifah Umar berlaku peperangan antara Islam dengan Parsi. Ali bin Abil As ini, cucu Nabi ini terlibat dalam peperangan tersebut dan cucu Nabi ini terkorban, syahid, dan inilah cucu Nabi yang pertama mati syahid dalam peperangan. Kan? Sebab kita belajar sejarah Karbala, Sayyidina Husin mati itu zaman Yazid dah. Lepas Sayyidina Ali, lepas tu Muawiyah jadi khalifah, lepas tu Yazid. Sayyidina Hasan pun mati kena racun juga zaman Muawiyah. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tu Ali mati dalam usia 22 tahun lebih kurang dan mati syahid dalam peperangan dengan Parsi. Umamah anak perempuan. Tuan-tuan, maknanya Umamah ni cucu Nabi. Fatimah binti Muhammad. Fatimah dekat dia nak meninggal dunia kan, Fatimah ni dia mati selang beberapa bulan selepas Rasulullah. Kan kita belajar dalam kuliah yang lepas kan, selepas beberapa bulan yang saya cerita pada tuan-tuan, Fatimah ni mula-mula dia menangis bila Nabi bisik, dia menangis. Lepas tu dia senyum kan, sebab nangis tu kerana Nabi nak wafat pada hari tu. Dia senyum tu kerana dia akan mengiringi pemergian Rasulullah, orang pertama di kalangan keluarga Rasulullah yang akan mati dulu, Fatimah. Dan Fatimah mati beberapa bulan. Nabi bulan Rabiul Awal meninggal, Fatimah bulan Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir kan? Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan lebih kurang meninggal. Sebelum Fatimah meninggal, dia buat satu wasiat. Dia kata, bila saya mati bang, abang kahwinlah dengan Umamah. Umamah ni lah cucu Nabi. Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian, dia boleh kahwin kan, dia bukan anak Nabi. Bila dia bukan anak Nabi kan, Fatimah tu anak Nabi tu. Bila Fatimah meninggal dunia, maka dia boleh kahwin dengan Umamah. Tapi kalau Fatimah hidup, dia tak boleh. Kan tak boleh himpunkan dua orang ni. Kan? Sebab ni antara waris dekat. Kan? Cucu Nabi. Fatimah, anak Nabi. Umamah, cucu Nabi. Jadi Fatimah kata, kalau saya meninggal bang, ambillah Umamah sebagai isteri. Dan Umamah dikahwini oleh Sayyidina Ali selepas kewafatan Fatimah. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan Umamah ni dia kahwin dengan Ali, tak ada anak. Lepas dengan Ali tu, bila Ali wafat tu, dia ada kahwin. Ada satu lagi perkahwinan dia dengan, saya tak ingat nama apa, pun tidak ada anak. Itu cerita tentang Zainab. Zainab meninggal pada tahun 8 Hijrah. Kan? Tuan-tuan kena buat satu tagline dalam kepala kita ni. Tuan-tuan kena ingat, buat tagline dalam kepala ni. Nabi wafat pada 11 Hijrah. Maknanya kena ingat tu. Sebab apa? Sebab apa kena ingat? Sebab bila nanti dalam kuliah-kuliah saya sebut saja tahun hijrah, tuan-tuan tahu tak? Oh, ni waktu Nabi dah wafat. Tuan-tuan tahu dah. Oh, ni waktu Nabi belum wafat. Kalau saya kata 8 hijrah, tuan-tuan kata, oh, Nabi belum wafat lagi. Nanti ada cerita saya kata kematiannya berlaku pada 15 hijrah. Contoh. Tuan-tuan pun akan kata, oh, ni Nabi dah wafat. Jadi kita dah tagline tu. Kita dah ada garisan tu. Garisan tu kena ada dalam kepala kita lah. 11 hijrah Nabi wafat. Di 8 hijrah ni Nabi belum wafat. Baik. Selesai cerita Zainab. Kemudian kita nak pergi pula kepada anak yang seterusnya, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sebab apa saya gabungkan Ruqayyah dengan Ummu Kalsum? Sebab kisah Ruqayyah dengan Ummu Kalsum ni hampir sama cerita dia. Saya gabungkan sekali. Ruqayyah dan Ummu Kalsum ni juga dilahirkan sebelum Nabi jadi Rasul, dan mereka berkahwin pun sebelum Nabi jadi Rasul. Okey. Sebelum Nabi jadi Rasul, mereka berkahwin. Utbah bin Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pak saudara Nabi. Jadi makna Utbah ni sepupu kepada, kan? Sepupu kepada Nabi lah, sebab Abu Lahab dengan Abdullah dua beradik. Abu Lahab dengan Abdullah, pak Nabi kan. Jadi Utbah dengan Rasulullah sepupu. Ini kahwin sepupu ni, kan?
sepupu Nabi. Kan, tapi boleh kahwin lah. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ruqayyah dia kahwin dengan Utbah bin Abu Lahab. Ummu Kalsum dia kahwin dengan Utaibah bin Abu Lahab. Kan? Kahwin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Anak Abu Lahab ni. Kahwin ni sebelum Nabi jadi Rasul. Tak ada masalah. Sebelum Nabi jadi Rasul ni tak ada masalah lah. Yang masalahnya timbul bila Nabi dah jadi Rasul. Kan? Bila Nabi dah jadi Rasul, tuan-tuan sekalian, mereka antara yang marah. Abu Lahab yang paling marah ya. Kan? Sehingga apabila turun ayat Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Kan? Lagilah Abu Lahab marah. Kan? Celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Ataupun binasa kedua belah tangan Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni, tuan-tuan sekalian, ketika Nabi kumpulkan di Bukit Safa. Kan? Bukit Safa, Safa dengan Marwah tu di Bukit Safa tu Nabi kumpulkan kaum keluarga dia di Bukit Safa. Dan Nabi ajak kepada Islam. Bila Nabi ajak kepada Islam, antara orang yang mula-mula bangun ialah Abu Lahab. Tabbat laka ya Muhammad. Celaka wahai Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Tabbat laka ya Muhammad. Allah balas balik tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Bila turun ayat tu lagi marah, dan kemarahan juga sampai kepada Utbah dengan Utaibah, anak dia pun marah, dan mereka menceraikan Ruqayyah serentak dengan Ummu Kalsum ni, dibawa sampai depan Nabi, diceraikan depan Nabi. Tuan-tuan, dalam masyarakat Arab ketika itu, kalau cerai, kan, cerai di rumah, hantar balik, itu antara adat yang mereka terima. Tapi kalau bawa sampai depan bapa, cerai depan bapa, ini satu aib. Ini satu penghinaan. Diceraikan anak-anak Nabi depan Nabi. Kemudian Utaibah ni pula, suami Ummul Kalsum ni, Utaibah, dia ludah Nabi. Dia maki hamun Nabi, dia ludah. Sehingga, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut, kamu akan mati dimakan binatang buas. Marahnya Nabi kata kamu akan mati dimakan binatang buas. Dan Utaibah ni dalam satu hari dia bawa barang dagangan untuk berniaga, dan dia menginap di satu tempat, dan dia diterkam oleh harimau dan mati dimakan oleh harimau. Utaibah ni. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi SAW bila dah bercerai, dah habis edah semua, Nabi SAW kahwinkan Ruqayyah dengan Sayyidina Uthman. Ruqayyah ni menjadi isteri Sayyidina Uthman. Kan? Sebab itulah bila nanti kita akan belajar kisah Nabi perintahkan sahabat pergi ke Habsyah. Kan? Masa pergi ke Habsyah tu, antara yang pergi ke Habsyah ialah Uthman dan juga Ruqayyah ni, antara yang berhijrah ke Habsyah. Sebab masa tu Ruqayyah dah menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman. Kemudian Ruqayyah ni kan wafat. Sakit masa perang Badar. Tuan-tuan, kalau kita belajar, nanti kita belajar sejarah perang Badar, akan datang kita akan belajar sejarah perang Badar. Tuan-tuan akan dapati dalam peperangan Badar, Sayyidina Uthman tidak pergi berperang dalam perang Badar. Senarai tentera 313 orang tu, tidak ada nama Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sebab pada saat itu Ruqayyah sakit. Nabi perintahkan kepada Uthman, kamu Uthman jaga Ruqayyah. Maka orang Islam pun pergi berperang. Balik daripada peperangan tersebut, Ruqayyah meninggal dunia. Kan? Antara yang meninggal dunia ialah Ruqayyah. Masa Ruqayyah mati sakit, lepas tu suami kepada Hafsah, anak Umar, kan? Hafsah tu sebelum dikahwin dengan Rasulullah, dia ada kahwin dengan Qunais, yang tu mati dalam perang Badar, suami dia tu. Bila suami dia dah mati dalam perang Badar, tuan-tuan, Umar cari pengganti sebab dia tengok
anak dia bersedih. Memanglah sebab suami pun baik, anak dia sedih. Umar pergi jumpa Osman. Selepas beberapa bulan lah, kan? Selepas 7-8 bulan, dia pergi jumpa Osman. Dia kata, wahai Osman, kamu isteri dah meninggal dunia. Ambil anak aku. Hafsah ni cantik. Antara dalam biografi Hafsah, di antara perempuan yang cantik Hafsah ni. Ambil anak aku. Dia offer kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Umar ni bawa beritahu pada Osman, ambillah, kahwinlah dengan anak aku. Osman kata, aku tak terbuka lagi hati nak kahwin dengan siapa-siapa. Lepas tu dia pergi kepada Abu Bakar. Dia pergi pada Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, ambillah anak aku kahwin. Dia sedih tu, gembirakanlah hati dia. Abu Bakar senyap. Abu Bakar tak beri jawapan. Jadi Umar ni dia rasa marah. Kan? Rasa marah. Kan? Sebab anak dia cantik. Lainlah kalau anak dia memang ada masalah, kan? Anak dia cantik. Dia pun mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku offer kepada Osman. Dia tak mau. Offer kepada Abu Bakar. Dia senyap. Kan? Tak kata apa-apa. Nak pun tak, tak pun tak. Nabi SAW kata, wahai Umar, Hafsah akan dikahwinkan dengan lelaki yang lebih baik daripada Abu Bakar, lebih baik daripada Osman. Oh, bila dengar begitu, Umar pun seronok lah. Lelaki yang lebih baik pada Abu Bakar, lelaki lebih baik daripada Umar. Dia duk intai siapa, dia bayang siapa lebih baik daripada Abu Bakar, siapa lebih baik pada, dan dia tak terfikir Rasulullah ni. Dia duk cari siapa kan di kalangan para sahabat ni. Dan akhirnya yang meminang Hafsah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pada ketika itu barulah Abu Bakar dia beritahu, kau ingat tak Umar? Kan kau pernah offer kat aku. Kan? Dan aku diam. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah bercakap dan menggambarkan dalam percakapan Rasulullah tu, Rasulullah nak ambil Hafsah sebagai isteri. Jadi sebab tu aku tak beri jawapan. Kalaulah Rasulullah memutuskan tak jadi, aku ambil. Kata Abu Bakar. Kan? Tuan-tuan, ini rahmat Allah sekalian. Kemudian Nabi berkahwin dengan Hafsah. Kemudian Nabi offer kepada Osman, wahai Osman, engkau ambil Ummu Kalsum. Ummu Kalsum lepas dia cerai dengan suami dia tu, Utaibah, Ummu Kalsum tu, dia tak kahwin. Sampailah lepas kakak dia Ruqayyah meninggal dunia, Nabi kahwinkan Ummu Kalsum dengan Osman. Jadi maknanya Osman ini menjadi menantu dua anak Nabi. Dia berkahwin dengan dua anak Nabi. Cuma dia tak himpun lah. Sebab dalam Islam tak boleh himpun. Kan? Dia dalam istilah Melayu dia salin tika. Kan? Salin tika tu kalau mati, kita kahwin dengan adik ataupun kakak. Dia nama salin tika lah. Kan? Dalam keadaan kalau masih hidup tak boleh. Kan? Dia kena cerai. Dia nak kahwin dengan adik, contoh nak kahwin dengan adik, gelojoh punya pasal, cerai kakak, kan? Dari segi syarak boleh, cerai kakak, habis edah kakak, kahwin dengan adik. Boleh. Kan? Tapi syaratnya kena habis edah. Kan? Kena habis edah. Sebab tuan-tuan kena faham gini. Edah tu bila bercerai, edah tu bagi perempuan yang ada haid 3 kali bersuci, bagi perempuan yang tidak ada haid 3 bulan. Edah tu maksudnya belum putus lagi suami isteri tu. Belum terputus lagi suami isteri tu. Maknanya sebelah kaki masih lagi suami isteri, sebelah kaki tak dah. Habis edah tu baru pak putus. Jadi bila belum terputus lagi sebagai suami isteri, dalam keadaan belum terputus, dia pergi kahwin dengan kakak. Kan? Tak boleh lah. Kalau dia belum terputus sebagai suami isteri, dia cerai isteri dia ni, hari ni dia cerai, contoh. Dia cerai hari ni dengan isteri dia ni. Besok dia kahwin dengan Kak Milah jual nasi lemak. Contoh ni. Kan dia nama Kak Milah marah pula kan. Kan? Yang Kak Milah ni tak ada kena-mengena tali persaudaraan. Boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Hari ni dia bercerai bini dia. Tu dia kahwin dengan hak janda jual nasi lemak tu. Kan? Boleh ke tak? Boleh. Yang tak boleh apa dia? Dia bercerai dengan isteri dia. Dia kahwin dengan adik isteri dia. Yang tu yang tak boleh je. Right?
Jadi tuan-tuan yang dari sana tak dihimpun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Ummu Kalsum wafat pada tahun 9 Hijrah. Kan? Zainab tadi 8. Ummu Kalsum 9 Hijrah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita tengok anak seterusnya daripada Khadijah ialah Fatimah. Anak yang paling Nabi sayang. Sebab Fatimah ni dalam riwayat dia punya wajah dan dia punya perangai disebut disebut oleh Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dia kata Fatimah ni dari segi iras-iras wajah dia ada wajah Nabi pada wajah dia, dan dari segi perangai dia pun lebih kurang macam perangai Nabi, dia sabar dan sebagainya, dan cara dia berfikir pun cerdik macam Nabi. Ini Fatimah. Baik, dilahirkan tahun yang kelima sebelum Nabi jadi Rasul. Tahun yang kelima sebelum Nabi jadi Rasul. Maknanya Nabi jadi Rasul umur 40. Tolak 5 tahun. Maknanya umur Nabi pada ketika itu 35 tahun. Lahirlah Fatimah. Dan ketika Fatimah lahir, umur Nabi 35 tahun tu ialah peristiwa Kaabah dibina baru. Kan? Al-Walid bin Mughirah, lepas dah struktur bangunan tu dah rosak, Al-Walid bin Mughirah robohkan, bina balik. Masa nak robohkan tu, batu tu diangkat keluar daripada Kaabah, Hajarul Aswad. Angkat keluar pada Kaabah. Kemudian bila dah bina, dah siap dah, nak letak batu tu ke tempat asal dia, berebut. Di kalangan kabilah-kabilah tu berebut. Masing-masing kata, kami paling layak. Kabilah kami yang paling layak. Hampir-hampir berperang. Sebab apa? Sebab kemuliaan Hajarul Aswad tu. Masing-masing nak dapatkan kelebihan. Hajarul Aswad tu hampir-hampir berperang. Akhir sekali datang orang tua kata, satu orang tua yang cerdik, yang bijak nak selesaikan masalah ni. Orang tua kata, okey, kita buat keputusan, kita tengok di pintu itu. Ditunjuk satu pintu, di pintu masuk untuk ni. Siapa-siapa yang selepas aku bercakap ni masuk di pintu tu, kita minta dia jadi hakim. Kita minta dia jadi hakim. Dan kita terima apa saja keputusan dia. Kan? Tuan-tuan. Pun mereka lepas tu tunggu. Kan? Tunggu. Duduk tepi. Gulung rokok daun. Semua nak tunggu tu kan? Kan? Tiba-tiba yang masuk tu Rasulullah. Masa tu belum jadi Rasul lagi. Baru umur 35. Kan? Rasulullah masuk. Semua bersorak. Bila Rasulullah masuk, ya, inilah orang dia. So, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik orang yang paling adil. Al-Amin. Semua seronok. Dan mereka pun panggil Nabi. Suruh Nabi putuskan. Nabi SAW buka serban. Nabi bentangkan serban. Nabi angkat Hajar Aswad. Nabi letak atas serban. Lepas tu Nabi minta ketua-ketua kabilah tu pegang ujung serban. Semua. Kan? Semua ketua kabilah. Kalau ada 15 kabilah, 15 ketua pegang. Kan? Angkat. Sama-sama angkat. Sampai dekat tempat letak Hajar Aswad. Nabi pun angkat Hajar Aswad tu. Nabi pun letak. Semuanya puas hati. Walaupun tak dapat pegang Hajar Aswad, dia rasa macam dah sama-sama angkat. Yang pegang Nabi seorang je. Kan? Nampak? Kan? Nabi yang seorang yang dapat pegang. Orang lain tak dapat pegang bucu serban je. Kan? Dan keputusan tu disepakati, kata inilah yang paling adil, dan mereka tak jadi berperang. Dan peristiwa itu berlaku pada ketika Nabi berusia 35 tahun, dan ketika itulah Fatimah dilahirkan. Kan? Fatimah ni pun cantik. Pernah dipinang oleh Abu Bakar. Pernah dipinang oleh Umar. Tapi Rasulullah memilih Ali. Rasulullah pilih Ali. Kan? Tuan-tuan, saya baca sejarah zaman para sahabat, zaman Nabi dan para sahabat. Saya tak jumpa seorang sahabat pun yang bini dia satu. Tak jumpa. Semuanya lebih daripada satu lah. Dan tak jumpa lebih daripada 4. Sebab memang Islam letak keempat dia. Kalau tuan-tuan baca sejarah, kan, contoh Sayyidina Ali isterinya 7. Maknanya 7 tu termasuk
yang dah meninggal semua tu bukan dihimpun 7. Isteri yang berbakar kata 6 semua, itu bukan maknanya bukan 6 sekaligus tu. Termasuk yang telah meninggal dan sebagainya lah. Kalau tuan baca, jangan terkejut lah. Kan? Kita kata, macam mana Islam kata boleh 4 je. Isteri Umar ni sampai 7 ni, apa cerita? Jangan panik. Sebab 7 tu termasuk yang meninggal dunia, semua tu termasuk. Kan? Baik, tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Berkahwin pada 2 hijrah. Maknanya lepas berhijrah tu, Nabi kahwinkan dengan Sayyidina Ali. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, wafat pada 11 tahun yang ke-11 hijrah. Bulan Ramadan tahun yang ke-11 hijrah. Rasulullah Rabiul Awal. Dia Ramadan. Tahun yang sama meninggal Fatimah ni. Baik, perkahwinan antara Fatimah dengan Sayyidina Ali ni melahirkan 6 orang anak. Hasan, Husin, Muhsin, mati masa kecil. Muhsin ni. Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum. Ruqayyah dengan Zainab ni kan nama sama macam anak Nabi kan? Sebab mereka lahir, cucu-cucu ni Nabi yang bagi nama. Nabi yang bagi nama. Kan bila Nabi bagi nama, Nabi teringat Ruqayyah dah meninggal dunia. Lahir cucu dia ni, Nabi bagi nama Ruqayyah. Kemudian lahir cucu ni pula, Nabi teringat, oh Zainab dah meninggal dunia, bubuh nama Zainab, bubuh nama Zainab. Lahir pula ni Ummu Kalsum, Nabi bubuh nama Ummu Kalsum. Jadi maknanya Ruqayyah ni binti Ali. Yang kita belajar tadi, Ruqayyah binti Muhammad. Ummu Kalsum ni binti Ali. Yang kita belajar tadi, Ummu Kalsum binti Muhammad. Kemudian anak dia seterusnya lahir ialah Abdullah. Juga dilahirkan sebelum Nabi jadi Rasul. Sebahagian besar anak Nabi ni dilahirkan sebelum Nabi jadi Rasul. Kan? Ada seorang dia lahir ketika Nabi jadi Rasul. Nanti kita akan tengok. Baik. Cuma Abdullah ni usia dia tak panjang. Dia meninggal pada ketika berumur 2 tahun. Jadi Abdullah ni anak yang terakhir dengan Khadijah. Anak yang terakhir dengan Khadijah. Kan? Umur 2 tahun meninggal dunia. Baik, satu lagi anak, Ibrahim. Anak yang ke-7. Nama Ibrahim. Dan Ibrahim ini ialah anak yang lahir bukan daripada Khadijah. Iaitu daripada Maryam Qibtiyah ataupun Maryam Qibtiyah. Kan? Seorang Maryam Qibtiyah ni, Qibti ni daripada perkataan Koptik. Kan? Kristian Koptik. Kan? Agama Kristian lah. Kenapa agama Kristian? Maryam Qibtiyah ni adalah hadiah daripada Maukakis Mesir, Raja Mesir. Kan masa tu bila dah orang musyrikin pun dah tak lawan dah Nabi, perjanjian Hudaibiyah dah termeterai, Nabi hantar surat dakwah kepada raja-raja di sekitar tanah Arab. Salah satunya ialah Raja Mesir. Raja Mesir digelar Maukakis pada ketika itu. Kan? Jadi Nabi hantar, Raja Mesir ni dia tak nak masuk Islam, dia tak nak masuk Islam, tapi dia nak berdamai. Dan tanda perdamaian dia dengan Nabi ialah dia hantar Maryam. Sebab itulah Islam ni tuan-tuan. Islam ni kalau kita baca sejarah peperangan, jangan kita faham. Bila kita tak belajar secara detail tentang sejarah Nabi ni, kita akan anggap cerita Nabi tak ada cerita lain, cerita perang je. Dalam Islam, peperangan ni jalan terakhir. Islam agama damai. Tuan-tuan tengok sejarah peperangan zaman Nabi tu. Kalau kita baca sejarah perang, tidak ada satu pun peperangan yang Nabi cari pasal. Tak ada. Semua bermula daripada musyrikin yang cari pasal. Ada 27 peperangan tu, semuanya musyrikin yang buat hal. Tuan-tuan. Jadi maknanya Islam ni agama damai. Kemudian bila Nabi isytiharkan perang, Nabi jaga adab dan akhlak dia. Perempuan yang tak terlibat dengan peperangan tak boleh bunuh. Anak-anak kecil tak boleh bunuh. Nabi sebut, pokok-pokok tak boleh dimusnahkan. Kan? Rumah ibadat tak boleh Ni garis panduan, disiplin bagi orang-orang yang berperang. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, kita berjuang. Kita berjuang. Apa saja perjuangan kita
kita kena ingat di sana ada disiplin dalam perjuangan. Perang pun ada disiplin dia. Kan? Ada disiplin dia, ada peraturan dia yang mesti dipatuhi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, Maukakis ni dia hadiahkan Maryam Qibtiyah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, bersama dengan Maryam Qibtiyah ni adalah adik kepada Maryam namanya Sirin. Dan ada seorang budak, Mabrur. Seorang hamba yang memang kerja dia bertugas untuk Maryam Qibtiyah ni. Apa saja keperluan Maryam dia kena tunaikan lah. Kan? Itu yang dihantar oleh Maukakis ni lah. Dan Nabi ambil Maryam Qibtiyah dan Sirin ni diberikan kepada penyair Nabi, Zaid bin Thabit. Penyair Nabi ambil sebagai isteri. Baik. Lahir anak Ibrahim ni ketika itu usia Nabi 60 tahun. Usia Nabi 60 tahun. Ketika itu semua anak-anak Nabi dah meninggal dunia. Kecuali Fatimah. Kan? Kecuali Fatimah. Tu dah meninggal, Ummu Kalsum dah meninggal, Ruqayyah dah meninggal, Zainab dah meninggal. Maka lahirlah Allah ubat hati Nabi dengan lahirnya Ibrahim. Yang hidup masa tu Fatimah. Fatimah lahir pula Ibrahim. Jadi dua anak yang hidup. Cuma tuan-tuan sekalian, nanti kita tengok umur dia lah. Timbul fitnah. Orang munafik ni dibuat fitnah. Kan? Dia kata anak tu sebenarnya bukan anak Nabi. Anak tu ialah anak Mabrur. Budak tu. Hamba tu. Hamba yang bertugas dengan Maryam Qibtiyah. Sehingga Nabi marah. Tuan-tuan, siapa tak marah orang tuduh bini kita kan? Siapa-siapa pun marah. Nabi marah. Dan Nabi SAW ni satu sifat Nabi. Dan sifat ini mesti diikuti oleh kita semua. Nabi siasat dulu. Sama ada betul ataupun tidak, siasat dulu. Oh, kita hari ni tak ada siasat dah. Dengar cerita terima selalu. Kan? Tak siasat dah. Kita kata nak ikut Nabi sangat. Kan? Tuan-tuan, Nabi suruh siasat. Nabi panggil Sayyidina Ali. Wahai Ali, kau tolong siasat. Tuduhan ni berani. Kau tolong siasat. Kalau betul benda ini berlaku, aku akan ceraikan Maryam Qibtiyah. Kalau tak betul, orang yang menuduh tu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi perhitungan dia. Dan Ali pun pergi. Kan? Ali pergi, dia pegang terus. Mabrur tu. Kan? Pegang Mabrur tu. Kan? Dia tanya betul tak? Anak tu, hubungan kamu dengan tu. Aku nak tanya dah kepastian. Mabrur kata, minta maaf. Aku nak beritahu. Aku ni ialah hamba yang datang daripada Mesir di Makkah. Maukakis ni, Mabrur kata, Maukakis ni, siapa-siapa hamba lelaki yang dia nak suruh bekerja dengan dayang-dayang dia, sebab Maryam Qibtiyah ni kira dayang kepada Maukakis lah. Semua yang nak bekerja dengan dayang-dayang dia, dia akan kerat kemaluan. Jadi Mabrur ni tak ada kemaluan. Kan? Dia buka tunjuk. Dia tunjuk, memang aku tak ada. Dia kata, tak, mustahil aku. Anak itu ialah anak dengan Rasulullah, bukan anak dengan aku. Sebab aku memang telah dipotong sejak daripada di Mesir lagi tu. Ali pun balik beritahu pada Nabi SAW. Tuan-tuan, maknanya Nabi siasat. Ya, Nabi siasat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma anak dia yang berusia, anak Nabi Ibrahim ni, anak lelaki Ibrahim ni, hanya sempat hidup sehingga berusia 16 bulan. Setahun 4 bulan lah, kan? 16 bulan tu setahun 4 bulan. Kemudian meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia tu berlaku gerhana matahari. Dan orang pada ketika tu tuan, dia standard macam orang Malaysia. Anak Nabi mati. Sebab itulah gerhana. Kan? Kita ni bila gerhana kan, dulu orang tanya saya, pernah tanya saya dalam kuliah, Ustaz, betul ke bila berlaku gerhana tu maknanya ada ulama yang telah meninggal dunia? Tak ada. Sebab anak Nabi meninggal dunia, pada ketika gerhana tu Nabi bangun, orang beritahu cerita ni.
Anak Nabi mati sebab itulah, anak Nabi wafat sebab itulah gerhana. Nabi SAW sebut tidak ada kena-mengena, bulan bintang ni berjalan dengan, beredar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana mati si fulan, mati orang tu dan mati orang ni. Cuma Nabi SAW ajak para sahabat untuk solat gerhana bila berlaku gerhana. Maka sunatlah untuk solat gerhana dan ada khutbah dia. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bila cerita-cerita macam ni memang suka sangat lah. Orang Melayu ni dia suka cerita dalam perbahasan kita Arab dia panggil fitan. Fitnah akhir zaman. Kan? Bab Dajjal. Cuba tuan-tuan buka YouTube, cuba try tengok, buka YouTube. Tengok ustaz yang kuliah tajuk Dajjal, tengok penonton dia juta. Kan? Dengan ustaz yang kuliah bab semayang 15 orang. Kan? Pasal dia memang suka benda tu. Kan? Dan Nabi memang cerita, adalah dia memang cerita, cuma saya nak sebut sini. Secara asalnya begini nak sebut pada tuan-tuan. Dajjal ni Nabi sebut dia akan hidup dalam tempoh 40 hari. Kan? Saya nak tuan-tuan ambil kisah ni lah untuk kita ambil pengajaran. 40 hari. Satu hari dalam 40 hari ni, satu hari tu masa tu berjalan bagaikan setahun. Satu hari dalam kehidupan Dajjal turun, masa tu nak habis sehari tu 24 jam tu, maknanya setahun. Kemudian satu hari tu macam sebulan. Maknanya tempoh sebulan tu diletakkan dalam tempoh satu hari. Lama lah jadi. Tadi tempoh setahun diletakkan, memang jadi lama satu hari, jadi lama sangat. Kan? Lepas tu satu hari tu Nabi kata macam seminggu. Jumaat ke Jumaat macam seminggu. Adapun hari-hari yang lain, Nabi kata sama sebagaimana hari-hari biasa. Tengok tuan-tuan, sahabat terus bangun tanya. Ya, kita nak ambil pengajaran daripada pertanyaan sahabat ni. Ya Rasulullah, kalau sekiranya hari yang kamu maksudkan tu macam setahun, semayang kami tu macam mana nak kira masa tu? Kira kira sehari ke ataupun nak kira semayang tu setahun? Nabi SAW menyebut kamu kena semayang mengikut waktu. Maknanya macam setahun nak semayang. Sehari tu kan, pergerakan sehari tu nak boleh ke malam tu kan, dia macam setahun. 24 jam tu hanya dalam beberapa minit. Yang kita sekarang ni 4 minit contoh. 4 minit tu kan, bila Dajjal turun dalam tempoh 4 minit tu dia jadi 24 jam. Masa kita berjalan 24 jam. Sedangkan matahari bergerak dalam perkadar sikit je, gerak sikit. Tapi masa berjalan, Nabi kata kamu solat sebagaimana setahun tu lah. Tuan-tuan nampak pertanyaan ni? Sahabat dia tak tanya macam kita tanya. Kan? Dia tanya solat. Kan? Jadi maknanya apa keadaan sekalipun, solat kena jaga. Cuba saya suruh cerita. Cuba bayangkan kalau kita ada zaman tu, merapu-rapu kita tanya. Entah apa-apa kita akan tanya Nabi kan? Tapi para sahabat tanya bab semayang. Sebab yang akan menyelamatkan manusia daripada fitnah Dajjal itu ialah salat. Tak payah bincang lah. Dajjal ni masuk Malaysia ke tak? Dia tanya sembang kedai kopi ni. Dajjal ni masuk Malaysia ke tak? Dalam hadis sebut Dajjal akan sampai semua tempat. Sebab tempoh dia lama tadi tu. Walaupun nama je 40 hari tapi ada setahun, ada sebulan ada kan. Dia akan masuk semua tempat kecuali Mekah dengan Madinah. Jadi tak payah bimbang lah. Dia akan sampai ke Malaysia ni. Kan awak selfie pula dengan dia kan. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Rasulullah jelaskan tadi, gerhana tadi tidak ada kena-mengena dengan kematian sesiapa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah anak yang terakhir Nabi pada ketika Nabi usia 60 tahun. Alhamdulillah kita selesai belajar tentang anak-anak Nabi. Mudah-mudahan kita dapat lebih mengenali Nabi SAW dan kita kasih kepada Nabi insya-Allah. Wallahu ta'ala aqibu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan, ku tak layak
ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu.